Nama saya Muhammad Hakif Farish bin Muhammad Hashim. Nombor matrik saya ialah 288300. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Imanda binti Idrus dengan nombor matrik 288236. Saya Pritika anak perempuan KP Subramaniam, nombor matrik 288295. Saya Nagulan anak lelaki Subramaniam, nombor matrik 288238. Hai, saya Eng Ching Ling dan nombor matrik saya ialah 288241. Malaysia Prihatin merupakan tema sambutan kemerdekaan bagi tahun 2021 yang telah dipilih oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia yang ke-8, di mana tema Malaysia Prihatin ini adalah untuk menghargai kesungguhan, ketabahan dan keprihatinan rakyat Malaysia untuk mengharungi pandemik COVID-19. Konsep Malaysia Prihatin ini menunjukkan inisiatif kerajaan yang merangkumi daripada pelbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, kebajikan dan kelangsungan rakyat Malaysia. Semangat prihatin ini bukan sahaja dizahirkan oleh mereka yang bertugas di barisan hadapan, malah turut dizahirkan oleh rakyat Malaysia itu sendiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Mereka tampil untuk memberikan bantuan dan sokongan tanpa mengira kaum, agama dan fahaman politik. Dalam video ini kami akan ceritakan kesan menjadi Malaysia Prihatin atau kesan menjadi masyarakat prihatin kepada penerima dan juga pemberi. Dan kami akan teruskan dengan langkah untuk kita menjadi ataupun memupuk masyarakat prihatin. Terdapat pelbagai kesan jika kita mengamalkan sikap prihatin. Antaranya ialah kita dapat membantu meringankan beban mereka walaupun sedikit, dan dalam masa yang sama membuatkan mereka seolah-olah menerima nafas baru untuk meneruskan kehidupan. Ianya bukanlah terletak di tangan kerajaan sahaja, bahkan dari setiap pelosok masyarakat yang mempunyai sedikit kesenangan berbanding yang lain. Sebagai contoh, kempen kibaran bendera putih di kediaman masing-masing merupakan cara mengenal pasti masyarakat yang memerlukan bantuan adalah salah satu inisiatif untuk meringankan beban mereka. Kita juga dapat melihat bahawa gagasan Malaysia Prihatin telah menyatukan semua golongan penduduk dari jiran tetangga dan penduduk setempat. Wakil-wakil rakyat juga turun bersama untuk memberi bantuan kepada mereka. Kesan seterusnya adalah kita dapat melatih diri kita untuk sentiasa bersyukur, kerana dengan bersyukur kita dapat memupuk rasa kasih sayang sesama antara masyarakat yang terlibat. Selain itu, kita juga dapat membantu orang yang dalam kesusahan, dan juga dengan membantu orang yang dalam kesusahan, kita juga dapat membuat hati kita terasa tenang dan jauh dari kekecewaan. Dengan membantu orang lain, kita juga dapat membolehkan diri kita untuk mendekati dengan masyarakat dan mengetahui masalah mereka dengan lebih lanjut. Akhir sekali, bersyukur juga merupakan satu ibadah berdasarkan dalam hadis Nabi. Setelah mengetahui pelbagai kesan positif dan mengamalkan sikap prihatin, kita perlulah memupuk semangat ini dalam kalangan masyarakat. Salah satu langkahnya adalah kita menerapkan semangat ini dalam silibus pelajaran. Contohnya, para pendidik perlulah menekankan semangat ini dalam mata pelajaran seperti sejarah dan pendidikan sivil. Mata pelajaran tersebut juga perlu diwajibkan dalam semua peringkat pendidikan seperti pendidikan rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi. Para pendidik harus mengambil mata pelajaran ini serius dan mengajar dengan penuh dedikasi terhadap pelajar-belajar agar dapat melahirkan warga Malaysia yang prihatin. Langkah ini amat penting kerana terdapat segelintir masyarakat yang tidak mempunyai sikap prihatin terhadap manusia lain, dan hal ini dikatakan demikian kerana tiada pendidikan sejak kecil lagi. Oleh itu, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Para pendidik perlulah memainkan peranan dalam menyemai semangat prihatin dalam kalangan pelajar dari kecil lagi. Langkah seterusnya ialah warga Malaysia haruslah menjadi teladan kepada sesama lain. Sebagai contoh,
Ahli politik haruslah menjaga kebajikan dan pelajaran masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Mereka patut menunjukkan dirinya sebagai seorang yang mempunyai sifat keperhatian terhadap masyarakat secara konsisten. Pada masa yang sama, ibu bapa juga perlu memainkan peranan mereka sebagai role model kepada anaknya dalam perkara ini. Hal ini kerana bagaimana acuan begitulah kuenya. Apabila ibu bapa menunjukkan sifat keperhatian terhadap orang lain secara tidak langsung, anak-anak akan mengamalkan amalan yang sama. Sudah terang lagi bersuluh, konsep Malaysia Prihatin bukan tanggungjawab seorang individu, malah merupakan tanggungjawab kita bersama. Oleh hal demikian, tema sambutan Hari Kebangsaan 2021 ini yang mana Malaysia Prihatin adalah untuk memupuk sifat keprihatinan dalam diri masyarakat Malaysia. Kita memerlukan segala komitmen daripada seluruh warga Malaysia untuk menjayakan konsep ini. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah berikrar bagi memberi sokongan penuh kepada kerajaan bagi menjaga keharmonian tanah air. Marilah bersama-sama kita merealisasikan tanggungjawab masing-masing dalam membuktikan konsep Malaysia Prihatin, tanggungjawab bersama.